Saya berbangsa Bisaya daripada Limbang. Sekarang ni saya sedang menjalani training program under Yayasan Sarawak yang dikenali sebagai Graduate Enhancement Training Program. Soalan yang ingin saya tunjukkan kepada Tan Sri ialah, pada pandangan saya, Sarawak telah berjaya menyatukan 26 etnik yang menetap di negeri ini sejak berdekad lamanya. Mengikut pandangan yang amat berhormat Tan Sri, adakah Malaysia akan dapat menjadi negara yang maju dengan meraihkan perpaduan dalam diversiti seperti yang diamalkan di negeri Sarawak? Ya, Sarawak sudah jadi satu wilayah contoh kerana puluhan kalaupun tidak ratusan kumpulan etnik dan subetnik boleh hidup bersama-sama dalam keadaan yang aman dan juga bersatu padu. Jadi kita ucap tahniah pada rakyat Sarawak. Itu menjadi intipati sebenarnya pada usaha untuk terus membangunkan Sarawak. Jadi kalau Sarawak jadi model, kalau diambil kira dari segi konteks nasional pula, seperti di Semenanjung, juga ada pelbagai-bagai kumpulan etnik, kaum ataupun lain-lain lagi di sana. Dan apa yang telah pun berlaku dalam tempoh puluhan tahun sejak negara kita merdeka, kita tekankan aspek perpaduan negara, iaitu hubungan antara kaum mesti baik, saling menghormati, saling menerima perbezaan, baik dari segi budaya, bahasa, cara hidup, agama. Ini sebenarnya satu kekayaan, ya, kepelbagaian yang memberikan Malaysia ini satu keistimewaan dan tidak boleh kita elakkan lagi. We are here to stay, irrespective whatever race, ethnic group you come from, because you are all Malaysian. Jadi kalau itu sudah pada pokoknya kita terima, maka agak lebih mudah. Kerana segala usaha yang kerajaan baik di pusat atau negeri laksanakan bukan untuk satu kumpulan saja. Dipilih untuk ini saja. Yang lain tidak boleh. Saya fikir itu tidak adil. Itu tidak saksama. Jadi sebab itu kalau dilihat dalam konteks ini, kalau model ini boleh diguna pakai dan harus diguna pakai sebagai satu inisiatif untuk menyatu padukan negara supaya negara lebih maju, ini harus kita laksanakan. Oleh sebab itu di peringkat nasional, saya wujudkan Kementerian Perpaduan Negara. Baru-baru ini saya lancarkan satu dasar perpaduan negara. Bukan tidak ada perpaduan, tetapi dasar ini akan menggariskan cara pendekatan bukan saja dasar, tapi langkah-langkah dan program-program yang boleh kita laksanakan untuk meningkatkan hubungan kerjasama oleh pelbagai kumpulan dalam semua bidang. Ambil contoh soal pendidikan. Untuk menentukan supaya Malaysia ini secara keseluruhannya maju dalam pelbagai bidang, maka pendidikan itu menjadi satu perkara yang utama. Sebab itu kita tekan bajet untuk peringkat nasional untuk pendidikan dianggap yang terbesar, ya. Antara yang terbesar peruntukan diberikan untuk sektor pendidikan. Dan bila sebut pendidikan, menteri pada di sini, kita pergi tentu dan melihatkan apa yang telah pun tersedia, sekolahnya, gurunya dan sebagainya. Jadi maksud saya tadi, kalau kita nak menentukan supaya proses pembangunan negara itu lebih cepat dan pantas tercapai, satu ialah saling kerjasama itu penting. Saling menghormati itu penting. Saling membantu itu penting. Jadi sebab itu bagi saya ini satu keistimewaan. Bukan satu masalah. We have to accept that this is not a problem. It is something that we need to accept. Kepelbagaian ini adalah satu yang agak istimewa yang harus kita iktiraf. Jadi oleh sebab itulah kita sudah berada di sini, tapi kita belum sampai ke satu tahap yang lebih tinggi. Jadi challenge bagi kita, bagi semua kumpulan masyarakat ialah untuk terus bersama-sama mendukung dasar perpaduan negara, mendukung dasar pembangunan negara kita. Itu penting bagi kita.